Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8. Kami terdiri daripada 10 rakan kongsi aktif. Kami menjual produk makanan iaitu gula-gula masam atau dikenali sebagai sawo gami yang diberi nama gomu-gomu gami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. Saya akan bentangkan mengenai ringkasan eksekutif. Gomu-Gomu Sdn Berhad merupakan satu syarikat penjual gula-gula getah pelbagai perisa yang ditubuhkan oleh kumpulan kami iaitu kumpulan 8 daripada kelas asas keusahawanan di Universiti Utara Malaysia. Jadi perniagaan kami ni kami jalankan di Sintok Kedah di mana berlakunya proses pembungkusan, penyediaan dan juga penjualan produk. Kami juga turut memasarkan produk kami kepada seluruh penduduk Malaysia di mana kami membuat hantaran mengenai produk kami di laman sosial kami melalui TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook dan juga laman sesawang utama kami. Kami nilai jenis produk jualan kami ni berdasarkan beberapa garis panduan lah seperti kebolehan pasaran produk, permintaan semasa produk, pasaran sasaran tawaran nilai, nisbah harga kepada nilai, kesesuaian pasaran produk, masa untuk nilai yang singkat dan kebolehpercayaan produk. Kami tahu dan sedar bahawa ada banyak lagi syarikat lain yang jual produk yang hampir sama dengan apa yang kami jual ni. Tetapi berani kami katakan bahawa kami daripada syarikat kami akan menawarkan lebih banyak manfaat dan nilai berbanding jenama lain dekat luar sana. So antaranya nilai yang kami berilah termasuk pembungkusan efisien yang kemas, cantik, mudah dibawa ke mana-mana saja. Kami juga turut tawarkan berbagai perisa yang unik dan menarik, contohnya macam perisa kola, buah-buahan, lemon, anggur dan oren, lepas tu macam-macam lagi lah. Dekat Gomu ni kami betul-betul prihatin dengan keperluan dan kebajikan pelanggan kami. So kami akan pastikan gula-gula kami ni adalah sangat selamat, bersih dan yang paling utama adalah halalan thayyiban. So kami gunakan pewarna dan perisa asli serta kami pastikan tekstur gula-gula yang lembut untuk pelanggan-pelanggan cilik kami. Misi utama kami dalam menjalankan perniagaan ini adalah untuk menjual gula-gula getah terbaik dekat pasaran yang mampu bagi kepuasan yang paling maksimal dekat kami punya pelanggan. Syarikat kami, Gomu-Gomu ni, bukanlah mencari keuntungan semata-mata, tetapi kami betul-betul mementingkan kepuasan dan kebahagiaan pelanggan kami. Syarikat kami berpegang teguh dengan satu falsafah iaitu kelazatan demi kebahagiaan. So, falsafah ini dia berakar dalam semangat kami untuk hasilkan satu produk gula-gula getah yang sangat lazat dan berkualiti tinggi yang mampu membawa kegembiraan kepada pelanggan-pelanggan kami. So memang betul-betul lah kami memang mementingkan sangat-sangat kepuasan pelanggan lebih daripada kami pentingkan keuntungan kami. Tapi kami tahu yang untung itu penting untuk satu-satu perniagaan itu berjaya. Jadi kami letakkan kedua-dua tujuan tersebut dalam misi kami, iaitu untuk capai keuntungan yang maksimum dan juga memberi satu kepuasan yang maksimum kepada pelanggan kami. Di Gomu-Gomu, kami percaya kalau kami betul-betul berpegang setia kepada visi dan misi kami boleh menjadi satu jenama yang sangat dicintai penggemar gula-gula getah di seluruh negara. So, faktor yang mendorong kejayaan kami ini akan menempatkan kami bukan sahaja sebagai satu syarikat gula-gula getah yang terbaik, tetapi sebagai satu ejen kebahagiaan dan momen manis. Bagi pengenalan, Gomu-Gomu adalah perniagaan baru yang bermula pada November 2023. Syarikat ini menjual produk makanan ringan iaitu gula-gula masam atau lebih dikenali sebagai sawo gami. Syarikat ini dinamakan Gomu-Gomu yang diambil dari bahasa Jepun yang membawa maksud gam atau getah sejajar dengan keluaran produk kami iaitu sawo gami. Syarikat kami telah mengeluarkan pelbagai perisa gami yang menarik. Antara perisa utama yang dijual oleh Gomu-Gomu adalah Tutti Frutti Sorbet, Sorbets, Pink Lemonade, Coca-Cola Sorbet dan Sour Dummies. Kami memilih untuk menjual makanan ringan seperti gami ini kerana kami yakin ramai pelanggan yang ingin membelinya. Ia sentiasa tersedia untuk dibeli dan anda tidak perlu menunggu musim-musim khas untuk mendapatkannya. Walaupun Gomu-Gomu adalah perniagaan kecil yang baru bermula, kami memastikan untuk menawarkan berkualiti tinggi dan perkhidmatan yang baik. Gomu-Gomu perniagaan kecil, namun ia terdiri daripada 10 rakan kongsi aktif di mana setiap orang mempunyai peranan khusus dalam menjalankan perniagaan. Rakan kongsi sedar akan tugas dan tanggungjawab mereka dan bekerjasama untuk memastikan operasi berjalan lancar. Untuk memulai perniagaan, setiap rakan kongsi menyumbang RM46 menghasilkan jumlah modal permulaan sebanyak RM460. Modal ini digunakan untuk pelbagai perbelanjaan semasa operasi, termasuk pemasaran, operasi dan pengurusan. Antara perisa yang dijual oleh produk Gomu-Gomu ialah Tutti Frutti Sorbet, Sorbets, Sorbet Pink Lemonade, Sorbet Coca-Cola dan Sour Dummy. Pelanggan boleh memilih apa sahaja yang menepati cita rasa mereka.
Bagi status semasa, Gomu-Gomu menjual 5 jenis perisa kami melalui pelbagai platform terutamanya atas talian. Perniagaan dalam talian ini lebih mudah dan senang terutamanya untuk perniagaan kecil seperti Gomu-Gomu kerana kami tidak perlu mengeluarkan wang yang besar untuk menyewa kedai. Kami juga boleh mula menjual mempromosikan produk secara luas kerana perniagaan dalam talian boleh dilakukan dari mana-mana pada bila-bila masa saja. Terdapat banyak pilihan yang tersedia untuk menjual produk dalam talian. Platform e-dagang yang popular di Malaysia termasuk Shopee dan Lazada, tetapi orang ramai lebih memilih untuk menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan TikTok untuk mengiklan dan menjual produk. Oleh itu, kami mengambil peluang untuk mempromosikan perniagaan kami di setiap platform tersebut. Kami juga mempunyai kaedah yang lain seperti membuat pembayaran semasa penghantaran iaitu COD di sekitar kawasan UiM bagi memudahkan urusan kami dengan pelanggan. Bagi pembiayaan dicari, Gomu-Gomu ialah perniagaan kecil namun ia terdiri daripada 10 rakan konsekutif di mana setiap orang mempunyai peranan khusus dalam menjalankan perniagaan. Semua rakan kongsi sedar akan tugas dan tanggungjawab mereka dan bekerjasama untuk memastikan operasi kami berjalan lancar. Untuk memudahkan perniagaan, setiap rakan kongsi menyumbang RM46 menghasilkan jumlah modal permulaan kami sebanyak RM460. Modal ini digunakan untuk pelbagai pelanjaan semasa operasi termasuk pemasaran operasi dan pengurusan. Apa itu rancangan pemasaran? Secara umumnya, rancangan pemasaran adalah mengenai rancangan khusus produk atau rancangan syarikat bagi mencapai objektif pemasaran mengikut tempoh yang telah disasarkan. Pelan ini merangkumi banyak perkara seperti pemilihan sasaran pemasaran, saiz dan arah aliran pasaran, promosi dan strategi penjualan. Rancangan pemasaran amat penting bagi sesebuah syarikat bagi memastikan pengurusan pemasaran sesebuah syarikat itu teratur dengan baik. Pasaran. Sasaran pasaran bermaksud sekumpulan manusia yang ingin mencapai mesej pemasaran yang tepat bagi menyasarkan usaha dan sumber pemasarannya dalam perniagaan mereka. Produk asas kami adalah kami. Jadi sasaran pelanggan utama kami adalah pelajar-pelajar di sekitar UiM. Mereka boleh mendapatkan produk kami melalui laman sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook. Sasaran pelanggan ini akan memberi peluang yang besar kepada Gomu-Gomu untuk membangunkan produk kami. Sasaran pasaran kami yang seterusnya ialah kanak-kanak yang berusia 6 tahun ke atas. Kami ini adalah makanan kegemaran bagi kanak-kanak pada masa kini. Jadi mereka juga amat sesuai kepada syarikat kami bagi membangunkan produk kami sebagai peniaga yang baru. Promosi dan strategi jualan adalah elemen yang amat penting kepada perniagaan kami bagi mengembangkan potensi jualan kami. Jadi untuk promosi kami menggunakan periklanan produk melalui aplikasi penghantaran mesej secara dalam talian seperti WhatsApp. Setiap ahli akan membuat promosi produk kami di aplikasi WhatsApp yang berkaitan dengan pelajar UiM. Pelanggan yang berminat dengan produk kami akan menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, kami juga turut mencipta akaun laman sosial seperti Instagram dan Facebook bagi mempromosikan produk kami dengan lebih mudah. Ini juga dapat memuaskan para pelanggan kerana mereka tidak perlu keluar rumah untuk mencari kami. Manakala untuk strategi pula, kami lebih mementingkan kepuasan para pelanggan dan tujuan produk itu dijual. Kami sentiasa menerima kritikan dan pujukan daripada pelanggan kami bagi memperbaiki perniagaan kami supaya menjadi lebih baik. Memandangkan kami merupakan orang baru dalam perniagaan, kami juga turut membuka ruang kepada para pelanggan untuk memberi komen dan cadangan untuk perniagaan. Strategi harga. Penentuan harga bagi sesuatu barang amat mempengaruhi permintaan terhadap produk daripada pelanggan sama ada berbalik atau tidak pembelian dibuat. Kami menetapkan harga sebanyak RM5 sebungkus dengan berat 100 gram kami. Harga yang ditawarkan adalah lebih murah berbanding penjual yang lain. Strategi produk. Pemilihan produk ini berdasarkan pemerhatian kami terhadap isu semasa yang sedang hangat dibicarakan di media sosial. Selain itu, kami juga memberi fokus kepada pelajar untuk mengelakkan rasa mengantuk kerana rasa masam yang akan menyegarkan supaya mereka kekal bersemangat dalam menyelesaikan tugas sebagai seorang pelajar. Dalam memasarkan produk, kami menggunakan plastik kunci zip untuk membungkus supaya kebersihan dapat dijaga serta memudahkan pembeli untuk menyimpan lebihan kami yang belum dimakan.
Kami juga membuat pelekat logo produk di setiap bungkusan. Ini merupakan salah satu usaha dalam menyebarkan lagi pasaran produk kami. Analisis pasaran. Kami telah menggunakan analisis SWOT yang dikategorikan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang dan threats, ancaman dalam sesuatu perniagaan. Kekuatan merupakan keupayaan dan kebaikan yang dapat diperolehi dalam sesuatu perniagaan. Kelemahan pula adalah batasan dalam memberikan penambahbaikan dan memberikan kesan negatif terhadap perniagaan. Peluang merupakan faktor luaran yang memberikan kebaikan dan menunjukkan potensi pertumbuhan dan kejayaan dalam perniagaan. Manakala ancaman merujuk kepada faktor luaran yang akan memberikan kesan negatif kepada perniagaan. Kekuatan. Harga murah dan berpatutan dibandingkan dengan penjual yang lain. Mudah dibawa. Plastik pembungkusan yang kecil dan ringan, mudah dibawa ke mana sahaja. Kelemahan, masih baru beroperasi. Perniagaan kami tidak mempunyai kewangan yang kukuh dan tidak mempunyai pelanggan yang tetap. Makanan ringan, mempunyai kandungan gula yang tinggi yang akan mendatangkan masalah kesihatan. Peluang, saiz pasaran. Hanya kami yang menawarkan penjualan kami di sekitar UUM menyebabkan kami dapat memonopoli pasaran dan tiada persaingan dari segi produk, harga dan perisa. Manakala ancaman ialah penerimaan produk tidak dapat menarik perhatian pelanggan kerana kami merupakan sejenis makanan ringan. Seterusnya ialah rancangan organisasi. Yang pertama, jabatan organisasi. Jawatan tertinggi iaitu CEO dipegang oleh Wan Saidah Aisyah. Yang kedua ialah pengarah kewangan dipegang oleh Nadira Afiqah. Dan di bawahnya ialah pegawai kewangan dan akaunten dipegang oleh Nurin Nadirah dan Yon Hifain. Yang kedua ialah pengarah kaki tangan dipegang oleh Arham Ilhami. Dan di bawahnya ialah pegawai sumber manusia dan penyelaras sumber manusia dipegang oleh Nur Hazirah dan juga Nur Nazifah. Dan yang ketiga ialah pengarah operasi dipegang oleh Nur Amira Izzati dan di bawahnya ialah pengawal penyelidikan dan pembangunan dipegang oleh Sarah Fatihah dan pengawal logistik dan pengedaran dipegang oleh Nurul Hafizah. Berikut merupakan ahli pasukan pengurusan. Yang pertama ialah Wan Saidah Aisyah yang berjawatan sebagai CEO. Tanggungjawab beliau ialah menetapkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perniagaan. Yang kedua ialah mengembangkan strategi perniagaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah menyusun dan melaksanakan perancangan perniagaan. Dan yang keempat ialah mengawasi operasi harian dan memastikan pencapaian target. Yang kedua ialah Nadira Afiqah yang berjawatan sebagai pengarah kewangan dan tanggungjawab beliau ialah melaksanakan strategi kewangan, rancangan dan belanjawan, memastikan laporan kewangan yang tepat pada masanya kepada pihak berkepentingan, dalaman dan juga luaran. Dan yang ketiga ialah sentiasa menyediakan penyata kewangan, termasuk penyata pendapatan, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. Seterusnya ialah Arham Ilhami yang berjawatan sebagai pengarah kaki tangan. Antara tanggungjawabnya ialah menyelia dan mengetuai pasukan kaki tangan dalam jabatan tertentu. Yang kedua ialah memberi bimbingan dan juga sokongan kepada ahli pasukan. Dan yang ketiga ialah memupuk budaya pasukan yang positif dan kolaboratif serta mengawasi operasi harian untuk memastikan kecekapan dan produktiviti. Seterusnya ialah Nur Amira Izzati yang berjawatan sebagai pengarah operasi. Antara tanggungjawabnya ialah membangunkan dan juga melaksanakan rancangan operasi yang sejajar dengan strategi keseluruhan organisasi. Kena pasti peluang untuk pengoptimalan dan kecekapan proses. Dan yang ketiga ialah menguruskan proses rantai yang bekalan termasuk perolehan, pengeluaran dan pengedaran. Dan yang terakhir sekali ialah memupuk hubungan dengan pembekal dan juga vendor. Seterusnya ialah Nurin Nadirah yang berjawatan sebagai pegawai kewangan dan tanggungjawabnya ialah mengekalkan rekod kewangan yang tepat dan terkini. Kedua ialah merekod transaksi kewangan dalam perisian perakaunan. Yang ketiga ialah memantau dan mengutip bayaran daripada pelanggan. Dan yang terakhir sekali ialah memantau dan mengawal perbelanjaan untuk memastikan ia sejajar dengan belanjawan. Seterusnya ialah Nur Hazirah
iaitu berjawatan sebagai pegawai sumber manusia. Antara tanggungjawabnya ialah bekerjasama dengan pengurus jabatan untuk menentukan keperluan kaki tangan. Yang kedua ialah melaksanakan program kewangan dan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga ialah memastikan pematuhan terhadap peraturan dan keselamatan pekerjaan. Dan yang terakhir sekali ialah memudahkan komunikasi antara pengurusan dan juga pekerja. Seterusnya ialah Sarah Fatihah yang berjawatan sebagai pengawal penyelidikan dan pembangunan. Antara tanggungjawabnya ialah merancang, mengatur dan menyedia projek R&D dari konsep hingga siap. Yang kedua ialah kena pasti keutamaan dan juga peluang penyelidikan. Yang ketiga ialah bekerjasama dengan pasukan perkomersialan untuk pembangunan produk. Dan yang terakhir sekali ialah bekerjasama dengan jabatan lain seperti pemasaran operasi dan juga jualan. Yang seterusnya ialah Yong Hifan yang berjawatan sebagai akaunten. Antara tanggungjawabnya ialah mengekalkan rekod kewangan yang tepat dan terkini menggunakan perisian perekonomian. Yang kedua ialah memantau dan menjejaki perbelanjaan perniagaan. Yang ketiga ialah menyokong proses belanjawan dengan menyediakan data dan laporan kewangan. Dan yang terakhir sekali ialah berkomunikasi dengan vendor dan pelanggan mengenai hal kewangan. Seterusnya ialah Nur Nazifah yang berjawatan sebagai penyelaras sumber manusia. Antara tanggungjawabnya ialah mengekalkan rekod pekerja yang tepat dan terkini. Yang kedua ialah pastikan kerahsiaan dan pematuhan terhadap peraturan perlindungan data. Dan yang ketiga ialah menyampaikan dasar dan prosedur HR kepada pekerja. Dan yang terakhir sekali ialah memastikan pekerja mengetahui dan memahami dasar syarikat. Yang terakhir sekali ialah Nurul Hafizah yang berjawatan sebagai pegawai logistik dan pengedaran. Antara tanggungjawabnya ialah membangunkan dan melaksanakan strategi untuk mengoptimalkan rantaian bekalan. Yang kedua ialah memantau dan mengurus tahap inventory untuk memastikan stok mencukupi. Yang ketiga ialah menyelaras dan memproses pesanan pelanggan. Dan yang terakhir sekali ialah menyelaraskan aktiviti logistik, pengangkutan dan juga penghantaran. Baiklah, seterusnya ialah rancangan operasi. Rancangan operasi ini dilakukan adalah untuk dijadikan sebagai panduan kepada perniagaan tentang tugas yang akan dijalankan. Rancangan ini merangkumi proses transformasi yang menukarkan input kepada output. Rancangan operasi ini amat penting untuk memastikan perniagaan ini berjalan dengan lancar. Berikut merupakan skop pengurusan operasi untuk syarikat Gomu-Gomu. Syarikat Gomu-Gomu telah membeli gami iaitu jeli di kedai Koolgo Beauty Sdn Bhd dan kaedah pembayarannya di atas talian. Seterusnya, syarikat Gomu-Gomu telah membeli pelekat di kedai Nokta Print iaitu di aplikasi Shopee dan kaedah pembayarannya melalui di atas talian. Dan yang terakhir, syarikat Gomu-Gomu juga telah membeli plastik packaging di kedai 5 Star Home Pro dan kaedah pembayarannya adalah melalui di atas talian. Seterusnya adalah proses operasi untuk syarikat Gomu-Gomu. Syarikat kami iaitu Gomu-Gomu telah menjalankan satu perniagaan yang menjual manisan dan kami mengambil manisan tersebut daripada kedai Puteri Manis iaitu di aplikasi Shopee. Dan kami berhubung dengan kedai Puteri Manis melalui aplikasi WhatsApp. Untuk sedia maklum, kami iaitu Delhi mempunyai pelbagai perisa dan kami iaitu syarikat Gomu-Gomu telah memilih 5 perisa yang menjadi permintaan ramai di kedai Puteri Manis. Yang pertama, Tutti Frutti Sour Belt, Coca-Cola Sour Belt, Sour Belt Pink Lemonade, and Sour Damis, and Sour Bears. Tutti Frutti Sour Belt, Coca-Cola Sour Belt, dan Pink Lemonade Sour Belt telah dihasilkan dengan rasa yang unik yang dapat digambarkan seperti sedang menikmati buah-buahan. Tetapi ianya dalam aneka snack. Produk kami juga boleh menjadi hidangan sampingan ketika memandu atau membuat kerja aktiviti harian. Selain itu, Sour Belt juga mempunyai rasa masa-masa manis yang amat sesuai untuk ibu mengandung dan juga kanak-kanak. Sour Bears dan Sour Damis juga telah dicipta dengan tekstur yang lembut. Dapat digambarkan seperti kita sedang makan jeli. Ini juga selamat dimakan untuk kanak-kanak. Dengan saiz Sour Bears dan Sour Damis yang kecil, amat sesuai untuk dijadikan sebagai snack. Kelebihan produk kami dengan harga yang sangat berpatutan. Yang kedua, kami juga telah mereka cipta packaging ataupun bungkusan dengan menarik yang dapat menarik perhatian orang lain untuk mencuba atau membeli produk kami.
Dan yang ketiga, dengan saiz bungkusan yang fleksibel, amatlah sesuai dan mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Dan yang terakhir, dengan sifat universal produk kami, amatlah sesuai untuk dinikmati untuk semua peringkat umur. Seterusnya adalah carta aliran operasi. Perniagaan kami iaitu Gomu Gomu telah menjalankan satu operasi perniagaan secara kecil-kecilan di mana kami menjual produk daripada Puteri Manis. Berikut adalah merupakan carta aliran operasi perniagaan kami, iaitu kami akan memesan produk daripada pembekal tersebut melalui WhatsApp. Dan apabila produk tersebut sampai, kami akan memulakan aktiviti pembungkusan dan juga akan mempromosikan produk kami di media sosial seperti di WhatsApp, Instagram dan Facebook. Melalui proses ini, maklumat lengkap pelanggan seperti nama, nombor telefon dan juga alamat diperlukan bagi memudahkan pengurusan penghantaran produk kepada mereka. Penghantaran pula akan dilakukan melalui perkhidmatan cash on delivery ataupun secara postage. Bagi perbelanjaan operasi, berikut merupakan kuantiti dan kos bagi setiap produk. Perniagaan kami membeli sebanyak 2 kilo bagi setiap jenis gami untuk 1 bulan. Harga bagi 1 kilo gami adalah sebanyak RM42 dan jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM420. Bagi perbelanjaan pembungkusan pula, kami membeli plastik pembungkusan sebanyak 150 paket berjumlah RM14 dan juga pelekat sebanyak 160 keping berjumlah RM6. Jumlah keseluruhan bagi perbelanjaan pembungkusan kami adalah sebanyak RM20. Untuk perbelanjaan lain pula ialah perbelanjaan pos iaitu sebanyak RM15 dan juga caj pengambilan bungkusan sebanyak RM5. Jumlah keseluruhan bagi perbelanjaan lain ialah sebanyak RM20. Seterusnya, nama saya Layong Hui Fang. Saya akan membentangkan pelan keuangan. Perancangan keuangan adalah cara kita menilai modal yang diperlukan dan menentukannya untuk perniagaan pada peringkat awal. Dia adalah prosedur untuk menetapkan dasar keuangan bagi penerimaan, pelaburan, dan pengurusan keuangan perniagaan kita. Pajak permulaan untuk perniagaan modal pemilik adalah sebanyak RM46 setiap orang. Kita mempunyai 10 orang pemilik. Jadi, jumlah pembiayaan adalah sebanyak RM460. Jumlah perbelanjaan adalah RM40, yaitu perbelanjaan pembungkusan dan perbelanjaan lain-lain sebanyak RM20 masing-masing. Saya Arham Ilhami akan membentangkan penyata untung rugi syarikat Gomu Gomu bagi bulan November dan Disember. Jualan yang diperoleh bagi kedua-dua bulan adalah sama iaitu RM665 kerana setiap ahli telah diagihkan jumlah paket yang sama untuk dijual pada setiap bulan. Kos jualan yang rendah sebanyak RM420 ditolak lagi dengan perbelanjaan pembungkusan dan lain-lain menyebabkan syarikat dapat menikmati untung bersih sebanyak RM205 setiap bulan. Seterusnya, saya akan membentangkan penyata aliran syarikat Gomu Gomu bagi bulan November dan Disember. Jumlah penerimaan tunai daripada modal pemilik dan jualan bagi bulan November ialah RM1,125 ditolak dengan jumlah pembayaran tunai daripada belian tunai, perbelanjaan pembungkusan dan lain-lain iaitu RM460 menyebabkan baki akhir bagi bulan tersebut ialah RM665. Baki tersebut dibawa kepada bulan seterusnya ditambah dengan hasil jualan sebanyak RM665 menyebabkan jumlah tunai yang diterima adalah RM1,330 ditolak lagi dengan belian dan perbelanjaan sebanyak RM460 menyebabkan baki akhir akaun tunai syarikat sebanyak RM870 pada bulan Disember. Akhir sekali ialah imbangan duga Gomu Gomu bagi bulan November dan Disember. Aset semasa yang dimiliki oleh syarikat adalah tunai sahaja iaitu sebanyak RM665 yang merupakan baki akhir bagi bulan November. Liability dan equity yang dimiliki ialah modal dan untung bersih seimbang dengan aset syarikat iaitu sebanyak RM665. Manakala bagi bulan Disember, jumlah aset syarikat ialah sebanyak RM870 iaitu baki akhir pada bulan tersebut. Jumlah liability dan equity syarikat Gomu Gomu seimbang dengan jumlah aset iaitu sebanyak RM870. Sekarang saya akan membentangkan mengenai bisnes model canvas kami. Untuk bahagian pertama iaitu bahagian rakan utama. Rakan utama kami ialah pembekal untuk bahan di mana kami mendapatkan bekalan gula-gula getah kami daripada pembekal tersebut.
Seterusnya ialah pembekal untuk pembungkusan. Selain itu, kami juga berhubung dengan kedai pencetakan pelekat di mana kami mencetak desain pelekat kami untuk dilekatkan di atas plastik pembungkusan kami. Dan terakhir sekali ialah JNT, iaitu syarikat yang kami gunakan untuk mengepus produk kami kepada pelanggan kami yang berada di luar kawasan UUM. Seterusnya, aktiviti-aktiviti utama kami. Yang pertama, kami melayan pelanggan, membuat bungkusan kami, memastikan bahan mentah kami mencukupi, membuat penghantaran secara tunai. Untuk bahagian tawaran nilai pula, kami membuat satu pembungkusan yang mudah dibawa dan sangat kemas. Seterusnya, kandungan bahan yang kami gunakan adalah disahkan halal oleh JAKIM dan juga sangat bersih. Seterusnya, kami menggunakan bahan-bahan yang selamat seperti pewarna dan perisa asli. Kami juga menyediakan pelbagai perisa yang unik dan sangat menarik. Produk kami juga mempunyai tekstur yang lembut yang sesuai untuk dimakan oleh semua peringkat umur. Kami juga menawarkan rupa bentuk yang menarik perhatian serta harga yang jimat dan berbaloi dengan setiap pembelian gamis kami. Syarikat kami adalah sangat mudah untuk dihubungi dan untuk menjalankan urusan perniagaan. Jual beli kami dilakukan di setiap saluran yang kami tawarkan, iaitu di TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp dan juga website utama kami. Sumber utama kami yang pertama ialah platform e-commerce dan seterusnya ialah hubungan dengan pihak pembekal kami, dan juga kami menjalankan penghantaran secara tunai dan juga QR Pay. Struktur kos. Untuk struktur kos, kami mempunyai pembekal kami di mana kami membayar pembekal kami tersebut untuk restock kami punya produk. Dan seterusnya ialah pembungkusan produk, iaitu plastik untuk pos. Kemudian pekerja, di mana kami melatih pekerja kami untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kami. Dan stok daripada Shopee dan juga aplikasi TikTok. Untuk kos yang seterusnya, perbelanjaan am untuk menjalankan perniagaan. Contohnya, perbelanjaan yang kami gunakan untuk membeli pen, beg plastik dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah perbelanjaan pengangkutan seperti minyak, tol, kos COD dan juga shipping. Dan kemudian ialah kos pengiklanan. Dan terakhir ialah kos bil internet bagi perniagaan kami secara online. Untuk bahagian hubungan pelanggan pula, staf kami membantu pelanggan kami untuk membuat pesanan dengan mesra dan baik. Seterusnya ialah interaksi melalui media sosial kami. Kami juga berhubung dengan pelanggan kami dengan cara kami memberikan promosi. Contohnya, beli satu percuma satu atau beli dua kami akan bagi free gift dan sebagainya. Untuk bahagian saluran jualan, kami menjual produk kami melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Kami juga mempunyai laman sesama utama kami. Kami juga menjalankan perniagaan kami secara jualan langsung, di mana kami berinteraksi secara terus dengan pelanggan kami. Pendapatan kami berpunca daripada hasil yang bakal diperoleh daripada penjualan kami. Dan seterusnya, kaedah yang digunakan adalah dengan mempromosikan jualan tersebut di saluran yang telah kami tetapkan. Kemudian, strategi harga yang digunakan ialah dengan menetapkan satu harga produk pada harga yang sangat berpatutan sesuai dengan produk yang dijual dan mampu dibeli oleh semua lapisan masyarakat, iaitu sekitar 4 sehingga RM5. Perniagaan kami dijalankan secara tunai jika pembelian dilakukan secara bersemuka, tetapi transaksi ataupun pembayaran secara online juga boleh digunakan oleh pembeli-pembeli kami. Untuk bahagian segmen pelanggan, kami ingin menjual produk kami kepada kanak-kanak 6 tahun ke atas, pada ibu bapa, pelajar sekolah dan universiti, pekerja-pekerja pejabat, orang yang suka makan snack ketika bekerja, pemandu yang ingin mengelak daripada mengantuk ketika memandu, dan juga kepada seluruh peringkat umur dan juga peringkat pendapatan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kesimpulan kumpulan kami, iaitu rancangan perniagaan amat penting dalam memulakan sebuah perniagaan. Oleh itu, dengan adanya perancangan yang sistematik dan menyeluruh dalam merancang rancangan perniagaan, mampu membantu kami dalam mencapai objektif projek ini, iaitu menjalankan perniagaan dalam industri makanan, iaitu Gummy Candy. Perniagaan bagi produk kami ini dijual melalui dua kaedah, iaitu secara jualan langsung serta atas salian bagi meningkatkan hasil jualan dan memudahkan komunikasi antara pelanggan. Kami turut memberikan jaminan yang terbaik demi produk dan kesejahteraan pelanggan kami. Hal ini kerana kepuasan pelanggan merupakan keutamaan kami. Selain daripada memaksimalkan untung, kami turut menekankan kualiti produk agar pelanggan kami akan terus setia membeli daripada kami. Aktiviti dan nilai keusahawanan membantu kami dalam mengasah pelbagai kemahiran, sebagai contohnya kemahiran dalam menyelesaikan masalah, kemahiran berfikir secara kritis serta kerjasama di dalam kumpulan. Bagi syarikat Gomu-Gomu, kami menggunakan idea serta pemikiran secara inovatif dalam menentukan harga yang sesuai untuk diletakkan bagi setiap paket kami serta cara untuk kami memasarkan produk tersebut di media sosial. Setiap masalah serta cabaran dalam mengendalikan perniagaan atas talian
membantu kami sebagai usahawan untuk meneroka lebih banyak peluang baru dalam dunia perniagaan serta terus berkembang pada masa hadapan seiring dengan usahawan serta ahli perniagaan berjaya yang lain dengan menggunakan idea dan identiti kami yang tersendiri. Perniagaan dalam talian merujuk kepada tindakan membeli dan menjual barangan secara dalam talian. Ia menjadi alternatif untuk menjadi pendapatan yang mudah dilaksanakan. Perniagaan dalam talian seperti penciptaan laman web dan media sosial dapat menjimatkan masa dan wang ringgit serta dapat mengembangkan pasaran ke seluruh dunia. Perniagaan kami yang dikenali sebagai Gomu-Gomu menawarkan gami yang mempunyai rasa yang unik dan mempunyai 5 jenis gami yang berlainan perisa. Gomu-Gomu telah berkembang dengan bantuan laman web dan media sosial yang telah dicipta. Kami dapat menyebarkan maklumat berkaitan produk kami di setiap platform untuk menarik lebih ramai pembeli melalui aplikasi WhatsApp, TikTok, Instagram dan Facebook. Selain daripada itu, kami juga menerapkan pelbagai strategi untuk mengembangkan jualan produk kami seperti soft sell, hard sell dan teasers. Kami juga telah mendaftarkan perniagaan kami dalam laman web Go E-commerce untuk merekodkan kos dan keuntungan yang diperolehi. Berikut merupakan aplikasi media sosial yang digunakan oleh perniagaan kami, di mana ini merupakan platform media sosial yang digunakan oleh orang ramai pada masa kini dan sekaligus ia membantu kami menarik perhatian orang ramai untuk membeli produk kami. Yang pertama ialah Instagram, yang kedua ialah WhatsApp dan yang ketiga ialah Facebook. Ketiga-tiga ini merupakan aplikasi yang kami gunakan. Bagi sale promotion post di Facebook, kami menggunakan 3 cara iaitu teaser, soft sell dan hard sell. Kami menggunakan cara ini untuk berhubung dengan pelanggan-pelanggan kami. Kami menggunakan 3 cara ini untuk memberitahu maklumat-maklumat baru dan penting kepada pelanggan-pelanggan kami yang baru menjumpai produk kami. Di aplikasi Instagram juga kami telah memberi reminder awal ataupun lebih dikenali sebagai kami telah memberi peringatan awal ataupun memberi makluman awal kepada beberapa pengikut kami di akaun Instagram kami untuk membeli produk kami iaitu Gomu-Gami. Selain itu, syarikat Gomu-Gami juga telah membuat promosi pembelian yang melebihi 3 akan mendapat percuma 1 pak gami. Di akaun Instagram kami juga telah menyediakan dan menenaraikan perisa-perisa gami yang tersedia. Ini akan memudahkan pengikut kami ataupun pembeli luar terus membuat pesanan untuk membeli gami. Seterusnya ialah WhatsApp. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp dalam promosi produk kami. Kami mempromosikan produk kami dalam grup-grup yang boleh menarik orang ramai untuk membeli. Kami juga mempromosikan produk kami di status WhatsApp yang terdapat kenalan kami. Mereka yang ingin membeli akan menekan pada portal yang telah disediakan untuk membuat sebarang pembelian. Melalui aplikasi WhatsApp ini, kami berjaya menarik orang ramai mengetahui produk kami dan telah melakukan pembelian. Laman sosial Instagram, Facebook dan WhatsApp, syarikat kami juga turut membuat promosi kami melalui aplikasi TikTok. Melalui aplikasi ini, kami dapat berkongsi perisa yang bakal kami tambah dan juga perkembangan yang terbaru untuk menarik minat para pelanggan. Dan kami juga ingin menarik pelanggan daripada luar, daripada UUM untuk mengetahui tentang jualan kami. Bagi wawasan perniagaan, kami mempunyai 2 platform media sosial iaitu Facebook dan Instagram. Bagi Facebook, kami telah mencapai 8 follower dalam masa 12 jam dan 137 follower dalam masa 20 hari bagi Instagram. Bagi mempromosi jualan kami telah membuka 1 akaun page di Facebook di mana page tersebut telah menerima sebanyak 8 follower dalam masa 12 jam. Dan dalam masa 12 jam itu, kami telah menerima sebanyak 99 kali dan post reach kepada 11 orang. Pertama sekali ialah akaun reach ataupun akaun dicapai. Gambar yang tertera menunjukkan pencapaian akaun Instagram kumpulan kami dalam mempromosikan serta mengiklankan produk di khalayak ramai. Perkara ini dapat dikaitkan dengan waktu yang strategik ketika kami memuat naik suatu siaran ketika tempoh promosi dijalankan.
Sejak daripada itu, dapat diperhatikan bahawa sebanyak 197 akaun dicapai dan sebanyak 269 lawatan di profil Instagram Gomugami sejak 26 November 2023 sehingga 24 Disember 2023. Diteruskan lagi dengan tanggapan siaran ataupun post impression yang menunjukkan jumlah pengguna akaun Instagram yang melihat setiap siaran yang telah dimuat naik di akaun Gomugami iaitu sebanyak 2,049. Seterusnya, akaun engage ataupun akaun terlibat iaitu terdiri daripada 26 followers ataupun pengikut serta sebanyak 18 bukan pengikut. Selain itu, interaksi siaran kami mencapai sebanyak 528 sepanjang Instagram rasmi kami ditunggukan. Hal ini menunjukkan bahawa akaun Instagram Gomu-Gomu turut diperlihat oleh ramai pengguna akaun Instagram yang lain justru mampu meningkatkan reputasi untuk perniagaan kami. Terakhir sekali ialah analisis pengikut ataupun followers di Instagram Gomugami iaitu sebanyak 137 sejak 25 November hingga 24 Disember 2023. Pengikut kami terdiri daripada pelbagai lingkungan umur iaitu 13 hingga 64 tahun. Jumlah pengikut kami di Instagram merupakan kesan daripada strategi pemasaran serta pengiklanan yang merupakan salah satu faktor dalam menjayakan perniagaan kami sehingga mampu mencapai sasaran jualan pada setiap bulan. Oleh itu, jelaslah dengan adanya platform media sosial, pelanggan serta pengikut kami mampu mengetahui informasi dengan lebih cepat dan efisien mengenai produk kami melalui setiap siaran yang dimuat naik di Instagram. Secara tak langsung, memudahkan komunikasi antara pihak kami dengan pelanggan kami. Gomu-Gomu juga mempunyai laman web bagi mempromosikan jualan. Dalam laman tersebut terdapat jenis-jenis gami yang dijual, disertakan nombor dan alamat untuk dihubungi sekiranya pelanggan ingin membuat pembelian. Jumlah jualan pada bulan Disember adalah sebanyak RM665 dan jumlah ini telah dibahagikan secara sama rata kepada setiap ahli perniaga. Oleh itu, jumlah jualan untuk setiap seorang ahli di dalam Go E-commerce adalah sebanyak RM66.50. Manakala jumlah perbelanjaan pada bulan ini adalah sebanyak RM460 dan telah dibahagikan secara sama rata kepada setiap seorang ahli perniaga dan direkodkan sebanyak RM46 di dalam Go E-commerce. Jumlah keuntungan yang diperolehi adalah sebanyak RM205 dan dibahagikan secara sama rata kepada setiap seorang ahli perniaga. Jumlah keuntungan bersih yang telah direkodkan di dalam Go E-commerce untuk setiap seorang ahli perniaga adalah sebanyak RM20.50. Seterusnya ialah kemajuan mempromosikan produk. Kami telah menyediakan laman web dan halaman Instagram platform dalam talian lebih mudah untuk dipromosikan kerana banyak orang menghabiskan masa mereka di internet. Untuk menarik lebih ramai pelanggan, pelanggan boleh mendapatkan lebih banyak maklumat tentang perniagaan kami. Kami juga menyediakan perkhidmatan dengan menyenaraikan harga. Kami menggunakan Instagram merupakan platform utama untuk mempromosikan pelanggan. Seterusnya ialah faedah perniagaan atas talian. Perniagaan dalam talian membawa banyak faedah kepada peniaga dan pengguna. Perniagaan dalam talian juga memudahkan pelanggan menjimatkan masa dan tenaga dengan membenarkan mereka membeli barangan dan perkhidmatan dari keselesaan rumah mereka. Maklumat yang boleh diakses secara sumber yang berharga untuk perniagaan internet. Peniaga boleh mengumpulkan maklumat pengguna dan menggunakan untuk memaklumkan pembangunan produk dan pemasaran yang lebih baik. Kos operasi perniagaan juga dikurangkan dengan menjalankan perniagaan dalam talian. Peniaga boleh menjimatkan banyak perbelanjaan yang berkaitan dengan mengendalikan perniagaan dengan menghapuskan keperluan untuk kedai fizikal dan cas yang berkaitan. Menjalankan perniagaan dalam talian ialah keboleh kesanan yang terlibat dalam mewujudkan dalam mengekalkan hubungan dengan pelanggan. Seterusnya ialah maklum balas dari pesanan dari pelanggan. Ini adalah cara kami mendapatkan pesanan dan cara menerima maklum balas dari para pelanggan. Maklum balas ini adalah bukti usaha berterusan kami untuk mencapai keseimbangan, menjemalakan motivasi dan mengukuhkan kedudukan kami sebagai perniagaan yang mengutamakan pelanggan. Kenyataan positif menekankan komitmen kami untuk melebihi jangkaan. Bagi penjual, perniagaan atas talian merupakan platform yang paling bermanfaat untuk mempromosikan dan menjual barangan mereka. Namun, terdapat masalah dan cabaran bagi perniagaan atas talian. Salah satu cabaran yang dihadapi oleh perniagaan kami ialah kesukaran untuk memasarkan produk kami di media sosial. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengikut yang kurang
dan juga perniagaan kami yang kecil. Jadi ia amat sukar untuk kami dan memerlukan masa yang panjang bagi menarik minat orang ramai untuk mengenali perniagaan kami. Oleh itu, kami perlu melakukan pelbagai jenis pengiklanan yang dapat menarik minat orang ramai supaya lebih tertarik untuk membeli produk kami. Seterusnya, persaingan juga datang dalam pelbagai jenis, terutamanya dalam sektor e-dagang. Hal ini kerana ramai peniaga di TikTok dan Shopee yang menawarkan produk yang serupa dengan harga yang rendah. Oleh itu, hal ini menyebabkan wujudnya persaingan kepada kami. Trend penggunaan kandungan visual ataupun konten kreatif di TikTok juga mencetuskan persaingan kerana ramai peniaga yang berlumba-lumba untuk menghasilkan konten yang dapat menarik minat orang ramai supaya membeli produk mereka. Oleh itu, perniagaan kami juga perlu mengikuti perkembangan semasa dengan melakukan kandungan visual ataupun konten yang kreatif untuk menarik minat orang ramai untuk membeli produk kami berbanding produk yang lain.